Allah mengutus Rasul sebagai Rasul penutup, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kurniaan dan berita gembira kepadanya dengan firman-Nya dan firman Allah, surah As-Saff ayat 6. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, bernama Ahmad," iaitu Nabi Muhammad, bernama Ahmad. Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata, "Ini ialah sihir yang jelas nyata." Surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa AS disebut juga Al-Masih atau Kalimatullah, Kalimullah atau Ruhullah. Dalam Al-Quran, baginda mendapat julukan orang terkemuka di dunia dan akhirat. Baginda sendiri adalah seorang yang menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah SWT kerana dilahirkan oleh Maryam, seorang gadis tanpa bapa. Baginda memperoleh mukjizat yang banyak dari Allah SWT. Allah SWT memberitakan kepada Nabi dan Rasulnya Isa anak Maryam AS bahawa setelah baginda akan dilahirkan satu umat yang mempunyai keistimewaan yang besar dan berkedudukan mulia, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang disebut dalam Al-Quran sebagai berikut: "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Allah jelaskan bagaimana surah Ali Imran 110, Allah beritahu kepada kita umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat yang dilahirkan berfaedah umat manusia, kerana bukan kerana dia besar, kecil, cantik, buruk, hebat, miskin, kaya, bukan sebab itu. Kerana hebat menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perbuatan yang salah. Dan lepas tu beriman pula dengan Allah sebenar-benar iman, beriman dan beramal soleh. Itu bezanya, beza umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Contoh, umat Nabi Musa, bila Nabi Musa berdakwah, ajak masuk Allah, Nabi Musa umat dia tak ada kerja dakwah. Umat dia apa-apa hal, apa-apa masalah tentang agama, tentang makanan, tentang apa-apa yang tentang agama, diminta pada Nabi Isa supaya mohon pada Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah turunkan dia makanan, turunkan dia air, beri dia macam-macam. Itu kelebihan dakwah. Kita umat Nabi Musa, kita kena faham, sebab Allah SWT beri je dakwah ni. Itulah yang menjadi kita ni orang yang hebat. Sifat umat yang mendapat bimbingan, sifat umat kita yang mendapat bimbingan dan Allah SWT dan sedia melakukan perintahnya itu adalah apabila mereka mendapat sesuatu yang disenangi, mereka akan memuji Allah. Sebaliknya, apabila mereka menerima sesuatu yang tidak diingini, tidak menjadi mereka mengeluh. Dia tidak mengeluh atau berputus asa. Allah menggambarkan umat ini satu segi bersifat positif, iaitu bersyukur dan bersabar. Tapi dari segi yang lain, digambarkannya dengan sifat negatif, iaitu tidak berlapang dada dan tidak berilmu. Bersyukur dan bersabar. Umat ini, umat
umat apa selalu kita dengar bayan syukur, bersyukur Allah SWT pilih kita buat dakwah masuk agama, pilih dalam masuk agama Islam. Bersabar, sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Sabar ujian, anak meninggal, tak ada harta, miskin, kaya pun kena sabar. Macam tu. Kalau kita buat dakwah ni, biasa kita sabar daripada sabar daripada